Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh para penonton di halaman Facebook Tadabbur Center. Dan malam ini kita berada dalam siri yang kedua, book review bersama Dream Team, dan pada malam ini alhamdulillah kita bersama dengan tetamu undangan kita, salah seorang daripada Dream Team Tadabbur Center, iaitulah Ustazah Nur Atiqah Muhammad Razin, dan beliau juga adalah salah seorang daripada staf bahagian penyelidikan di Tadabbur Center. Ustazah Atiqah, apa khabar? Alhamdulillah baik, khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak Atiqah kerana studi untuk membuat persiapan bagi pembentangan ataupun perkongsian 20 minit pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Suratul Kahfi adalah surah yang kita tidak memisahkan diri pada setiap hari Jumaat. Baki lagi, apa yang kita dapat daripada surah berkenaan? Adakah surah berkenaan bila kita baca ada berlaku perubahan kepada cara kita berfikir dan cara kita melihat kehidupan seharian kita? Sebagaimana Malikatus Sabak yang menyangka itu adalah kolam air, tetapi ternyata prasangkanya meleset. Lalu dimaklum dan diumumkan oleh Nabi Sulaiman, ia bukanlah kolam air, ia adalah lantai yang berkaca dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Itulah ciri-ciri ayat Allah di mana seseorang yang menyangka begitu tetapi hakikatnya tidak begitu. Seseorang barangkali ada prasangka kepada Suratul Kahfi hanya memberi faedah pada satu dua sudut sahaja. Tetapi ternyata bila kita ulang baca, kita menambahkan bahan bacaan, kita menemui perspektif baru, sudut pandang baru. Dan pada malam ini kita bertuah kerana insya-Allah kita akan bersama dengan seorang ulama daripada bumi India, daripada tanah Shah Rukh Khan, iaitulah seorang yang insya-Allah saya percaya Ustazah Atiqah akan menyebut serba sedikit tentang penulis dan terus kepada apa yang telah dibongkar dan didedahkan daripada Suratul Kahfi dari daripada Said Abul Hasan Ali An-Nadwi. Okey, silakan Atiqah, saya berikan kepada Atiqah 20 minit, insya-Allah boleh bentang dengan tenang untuk semua mengambil manfaat. Yang menonton pada malam ini hampir 80 orang. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syari Abdul Rahman dan penonton yang hadirin semualah. Untuk malam ni bersama saya review buku Manusia dan Kemaruk Kebendaan. Buku ni nipis je, lebih kurang ada 134 muka surat. Dan buku ni merupakan buku ni merupakan Ustaz dengar ke suara saya? Jelas kan? Okey, alhamdulillah. Okay. Buku ini merupakan terjemahan dalam bahasa Melayu. Asal karya penulis Said Abdul Ala Hasan Ali Nadwi ini, buku asalnya dalam bahasa Arab, iaitu As-Sira' Bainal Iman wal Madiyah Ta'ammulat fi Surah Al-Kahfi. Dan buku ni pun diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, dan kalau kita boleh jumpa dalam bahasa Inggeris, bukunya Faith versus Materialism, The Message of Surah Al-Kahfi. Okay. Jadi sebelum kita go through isi kandungan apa yang idea Said Abdul Hasan Ali Nadwi ni ceritakan dalam buku ni, kita kena kenal dululah penulis ni macam mana kan? Siapa? Okay. Said Abdul Hasan Ali Nadwi ni seperti yang Ustaz sebutkan, lahir di India. Okay, dan meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 1420 Hijrah, iaitu pada bulan Disember tahun 1999. Tak jauh daripada zaman kita. Okay, hasil dan penulis ni berjaya menghasilkan 50 buah buku
ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Urdu, kemudian diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Okay, terutamanya dalam bidang sejarah, teologi, biografi ulama-ulama yang terdahulu. Okay, antara kitab dia yang agak popular iaitu kitab Maza Khasiral Alam Bintihati Al-Muslimin, ataupun dengan maksud dia diterjemahkan dalam dengan satu buku bertajuk Kerugian. Oh, Masya Allah, Ustaz ada. Best tu. Okay, tak ada apa, ada je pun, tak baca pun. Dalam bahasa Melayu, buku tu tajuk dia Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam. Buku ni sangat best lah. Dan buku ni dia memberi satu impak yang besar dalam gerakan Islam ataupun dunia Islam hari ini, sebab dia menyebabkan kita menyedar apa yang the importance of Muslim ataupun Islam dekat dunia ni. Kalau tak ada Islam kat dunia ni boleh hancur lah. Dunia ni kan. Okay. Jadi kita teruskan dengan kandungan buku ni, Manusia dan Kemaruk Kebendaan. Okay, dalam buku ni Syed Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni dia bawa dua metodologi lah yang saya dapat keluarkan daripada buku ni. Yang pertama, dia bawa sumber daripada karya-karya tua. Contohnya Old Testament, New Testament dan ensiklopedia kuno lah. Okay, contohnya dalam buku ni, dalam bab 2, kisah penghuni gua tu, dia ada bawa sejarah daripada ataupun kisah tentang Ashabul Kahfi dari sudut pandang agama Kristian. Dibawa lah untuk kita buat comparison lah dengan agama Islam. Cuma satu benda yang saya menarik lah untuk kongsikan kepada semua, ulama kita memberitahu bahawa kejadian Ashabul Kahfi tu berlaku di Jordan. Saya dah pernah pergi tempat tu dan saya nak saksikan lah tempat tu. Tapi dalam sumber Kristian ni, dia menamakan tempat itu sebagai Ephesus. Ephesus ni dia terletak berdekatan dengan Izmir di Turki. Jadi kita dapat kat situ ada dua pendapat kajian, kata satu dekat Jordan, satu dekat Turki. Cuma yang disepakati oleh ulama kita ialah di Jordan, dan di Turki itu orang kata sebagai klaim lebih lah kan. Allahu'alam. Yang penting seperti Ustaz Syahari selalu sebutkan kepada kita, ibrah dia yang penting. Dekat mana, berapa tahun, berapa orang, itu semua tak penting, tapi bukan tak penting sangat, tapi kita boleh belajar dan belajarlah sebagai maklumat tambahan. Okey, seterusnya metodologi yang kedua, penulis Syed Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni dia bawa satu pendekatan sejarah, teologi dan falsafah dalam buku ni. Jadi kita tak nampaklah buku ni menceritakan tafsir. Dia tak begitu tafsir by ayat, tapi dia menceritakan sejarah-sejarah. Dia bawa sejarah-sejarah. Okay, contoh dan satu perkara yang saya rasa sangat seronok bila membaca buku ni, sebab dia menghuraikan ideologi materialisme melalui intipati 4 kisah tu. Seperti yang kita tahu, kisah yang pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi, dia berkaitan dengan perjuangan memelihara akidah. Jadi apa kaitannya dengan materialisme ni? Okay, jadi kita kena faham jugalah apa maksud materialisme ni kan, yang sebenar-benarnya. Okay, jadi sebenarnya itulah juga tujuan penulis ini menulis buku ini, supaya kita penulis dapat memahamkan tentang surah Al-Kahfi ini bukan dihafal seperti jampi untuk menghadapi fitnah akhir zaman, tapi supaya intipati surah Al-Kahfi ini difahami. Okey. Sebab apa? Surah Al-Kahfi ini merupakan satu teras yang boleh menjadi pembeza antara dua perkara, iaitu perkara itu kehidupan yang lahir daripada corak Islam ataupun corak nubuah,
Dan satu lagi, kehidupan yang lahir dengan corak ataupun kita kata kehidupan yang materialistik. Okey. Dan satu lagi yang saya dapati, Syed Abdul Hasan sangat dia dalam buku ini dia menzahirkan ideologi, bentuk-bentuk ideologi materialisme yang membarah dalam fikiran kita, dikeluarkan daripada intipati surah ni. Dan diberikan contoh-contoh yang kontemporari lah supaya kita faham. Oh, rupanya ini adalah contoh materialistik. Okey, jadi kita kena fahamlah materialistik ni macam mana, materialisme ni macam mana. Bila ada perkataan ism ni kan, jadi kita faham dia adalah satu ideologi. Ideologi untuk mengukur kebenaran. Jadi kalau orang yang memegang kepada ideologi materialisme ni, ukuran kebenaran dia ialah semua perkara tak ada jirim. Semua perkara mesti ada jirim. Semua perkara mesti diukur melalui jirim. Jadi kalau sesuatu yang tak ada jirim, contohnya perkara-perkara gaib, susah dia nak ukurkan perkara itu ada jirim ataupun tidak, jadi dia menolak perkara gaib. Okey. Jadi materialisme ni mudah katanya dia adalah satu idea yang menanggapi realiti dalam bingkai material semata-mata. Okey. Jadi mudahnya materialisme ini adalah bercanggahlah dengan Islam kan, sebab kita percaya kepada perkara gaib. Okey, dalam muka surat 15 buku ni dia ada terangkanlah materialisme ni pola pemikiran orang-orang yang menganggap materialisme ni sebagai kebenaran. Okay, yang pertama, dia percaya kepada prinsip sebab dan akibat sebagai punca kepada semua fenomena. Okey, contoh ayat yang selalu kita dengar bila kita hadapi sebarang musibah kan. Semua perkara yang berlaku mesti ada sebabnya. Kita jarang dengar ada orang kata dekat kita everything, kita selalu dengar orang kata pada kita everything happen for a reason. Tapi kita jarang dengar orang kata pada kita semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Jadi itu sebenarnya contoh ideologi materialisme ni dah masuk dalam jiwa kita. Bila kita selalu mengatakan setiap perkara yang berlaku mesti ada sebab dan akibat. Okey. Bila kita kata perkara yang berlaku itu, semua yang berlaku mesti ada hikmahnya, bermakna sebenarnya kita sedang memberitahu kepada orang yang kita sedang pujuk tu kan, orang yang kita sedang pujuk tu tentang adanya qada dan qadar Allah. Okey. Dalam buku ni Syed Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia ada sebutkan tentang Yahudi ini, dia umpama anak pokok ataupun dia umpama benih, dan dalam mengajarkan maksud materialisme tu seolah-olah macam orang Yahudi menawarkan satu gaya hidup, kemudian orang Kristian menyukainya dan dia beramal dengannya. Contohnya tentang kuasa. Okey. Apa lagi saya boleh kongsikan di sini? Okey. Materialisme ni juga dia menolak kewujudan ataupun kuasa luar yang bercampur, yang mencampur tangan antara prinsip sebab dan akibat tadi. Okey, contohnya dalam kisah Musa, Nabi Musa AS berjumpa dengan Khidir. Dalam tu kita tengok ada banyak peristiwa yang luar biasa yang sempat dicatat yang sempat dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada tiga peristiwa. Okey. Agaknya kalaulah Nabi Musa kan, bila dia bersabar dan dia tak tanya dengan Nabi Khidir, mungkin kita akan dapat lagi banyak kisah yang dirakamkan oleh Allah. Jadi sebab apa Nabi Musa tu ditanya-tanya Nabi Khidir? Sebab dia rasa perkara yang Nabi Khidir buat tu di luar logik akal dia ataupun luar kemampuan penilaian dia. Jadi adakah semua perkara yang gagal digarapi oleh logik dan deria, adakah semua itu salah?
Jadi materialisme menolak urusan wahyu dalam hal ni. Okey. Dan materialisme ni dia menolak kewujudan Tuhan dan perkara gaib. Okey. Pada pendapat Syed Abdul Hasan Al-Nadwi, dia menuliskan dalam buku ni, dia kata zaman mensyirikkan Tuhan tidak berakhir dengan tamatnya budaya paganisme. Sampai sekarang masih ada lagi. Yang paganisme ni kita tahulah, dia agama yang menyembah berhala kan. Satu ideologi yang menyembah berhala. Okay. Cuma berhala ni tu berbeza pada zahirnya. Kalau dalam zaman dulu menjadikan berhala tu daripada batu, sekarang berhala yang ada pada zaman sekarang ni dalam bentuk kertas, duit, money. Okay. Okay, satu bab yang saya suka dalam buku ni pada muka surat bahagian depan-depan ni, dalam muka surat 9 begitu, Syed Abdul Hasan Al-Nadwi dia ada menerangkan apakah peranan Yahudi, agama Yahudi dan agama Kristian dalam membangunkan peradaban materialistik ni. Jadi dalam buku tu kita tahulah macam mana mereka menjadikan menanam ideologi materialistik ni sehingga kita rasa pada hari ini perkara itu biasa. Okey. Seterusnya saya rasa dalam buku ini dia ada sebutkan tentang ideologi kebendaan yang mendukung keunggulan kewujudan objektif dalam dunia yang bersifat lahiriah. Dalam buku ini dia ada menceritakan dua konsep. Konsep yang pertama, konsep tentang ideologi kebendaan yang mendukung keunggulan kewujudan objektif dalam dunia yang bersifat lahiriah. Contohnya harta yang kita dapat ni, kita merasakan ia adalah harta yang kita dapat adalah pemberian daripada Allah dan rezeki daripada Allah. Jadi kita boleh ambil ibrah daripada kisah pemilik dua kebun dan Qarun dalam Al-Quran, yang mana mereka merasakan apa yang diusahakan, cucuk tanam mereka, tanah mereka subur, tanaman mereka subur, harta yang banyak, itu adalah hasil daripada diri mereka sendiri, hasil usaha mereka sendiri. Jadi maka dalam kita boleh ambil ibrah juga daripada kisah Zulkarnain yang mengucapkan, yang mengembalikan semua kejayaan kepada Allah dengan mengucapkan qala haza rahmatan min rabbi. Selepas mendirikan tembok tu, dia mengucapkan hal tu, dia mengucapkan ayat tu. Kemudian apa lagi saya boleh share, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Atikah. Banyak perkara baru saya dapat catat, saya dapat belajar. Cuma ada beberapa persoalan saya nak bagi clear bila Ustazah Atikah bentangkan tadi. Antaranya adalah Ustazah Atikah sebut adakah boleh kita berkata everything happen has reason? Apa beza dengan perkataan satu lagi, sesuatu berlaku ada hikmah? Adakah tak boleh sebut perkataan tu ataupun memang ada perbezaan antara dua perkataan tu? Saya tak jelaskan tu tadi, Ustazah. Pada pendapat saya lah, everything happen for a reason tu, kita boleh je sebut. So, kita sekarang kita faham apa yang berlaku ni mesti ada hikmah dia. Tapi ayat itu dia secara halus menerapkan aspek prinsip yang tadi, prinsip materialisme tadi, iaitu everything happen mesti ada sebab dan akibat dia. Itu prinsip materialisme. Jadi mungkin kita boleh kita boleh anjurkan kepada semua untuk lebih
Maksudnya lebih baiklah kita cakap pada orang yang kita sedang pujuk tadi tu, setiap perkara yang berlaku mesti ada hikmah dia. So macam kita boleh mengajar mereka mengajar dia lah berkaitan dengan qada dan qadar. Kita boleh ingatkan kepada dia secara tidak langsung tentang qada dan qadar Allah supaya dia tidak menyalahkan apa yang berlaku. Jadi kenyataan yang dicadangkan adalah sesuatu berlaku ada hikmah, itu lebih baik daripada kita kata everything tu dia ada reason ya, supaya kalau dia tak dapat reason tu pun tak apa, sebab hikmah tadi menunjukkan dia menerima qada dan qadar. Itu yang dimaksudkan oleh Ustazah kan? Betul lah? Saya faham macam tu kan? Betul. Betul tak Ustaz? Betul Ustaz. Takut salah faham. Alhamdulillah. Saya faham juga. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Tak ada kekurangan, alhamdulillah. Okey. Ustazah Atikah, jadi hasil daripada apa yang Ustazah Atikah bentangkan, perkara paling besar saya kira kita belajar malam ini adalah apa itu makna materialistik. Dan ia bukanlah salah untuk ada harta, bukanlah salah untuk ada ilmu yang tinggi, ia bukanlah satu kesalahan untuk ada kuasa, tetapi materialistik itu dinilai kepada kepercayaan seseorang. Kalau kepercayaannya adalah semua perkara perlu berjirim, barulah saya akan percaya, maka di situ itulah namanya materialistik. Jadi materialisme. Jadi kita jangan mudah menghukum satu orang yang berkuasa ataupun satu orang yang berharta ataupun satu orang yang berilmu mereka materialisme. Tidak, kerana Ustazah menekankan tadi hasil daripada pembacaannya tadi adalah ia adalah soal kepercayaan. Kalau semua perkara memerlukan jirim, pembuktian, maka di situlah penyakit materialisme berlaku. Sebab kita lihat Zulkarnain ada kuasa, ada harta, ada ilmu. Allah rakamkan bukan kerana itu definisi materialisme, tetapi kepercayaan seseorang adalah penentuan kepada materialisme. Ustazah Atikah, di hujung-hujung ni boleh tak bagi final word, kenapa yang menonton perlu ada buku terbitan mana dah tadi? Penerbit mana tadi Ustazah? Buku ni terbitan dia daripada Harakah apa nama dah? Yes. Unit buku Harakah. Jadi saya faham Ustazah keterbatasan masa, banyak perkara tak dapat nak dibentangkan. Saya faham memang banyak sangat. Saya difahamkan Ustazah Atikah 2-3 kali ulang buku ni, jadi banyak perkara yang nak dikongsikan, tetapi kerana masa yang terbatas, jadi dalam final word Ustazah, kenapa penonton di Tadabbur Center perlu memiliki naskah ini? Silakan. Terima kasih Ustaz Syahri. Pada pendapat saya lah, bila saya baca buku ni 2-3 kali kan, ini sebenarnya satu cabaran kepada saya jugalah, dan selaku orang yang kurang mendekati bacaan-bacaan yang berupa berbentuk sejarah ataupun dan falsafah, pada saya ia satu cabaran lah. Dan kita sebenarnya kena belajar tentang falsafah ataupun cara pemikiran ni, sebab itulah peperangan pada zaman sekarang. Peperangan Ghazwatul Fikr, itu perang pada bentuk fikiran. Kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya bentuk fikiran begini rupanya salah. Kadang-kadang kita tak sedar rupanya bentuk fikiran begini akan mendorong kepada perkara yang lebih jauh, yang lebih salah. Jadi kita kena belajarlah, kita kena tahu dan membaca banyak penulisan-penulisan ulama-ulama lama, ulama-ulama terdahulu yang membawa aspek falsafah atau bentuk pemikiran dalam menghuraikan teks-teks surah dalam Al-Quran. Pendapat saya lah tadi, buku ni sangat penting. Yes. Isteri saya pernah tegur, abang tak boleh baca kitab tafsir je. Abang kena baca buku-buku falsafah. Kerana tidak semudah yang disangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang
berlaku pada anak-anak muda pada waktu ini. Dia adalah persoalan halus yang masuk dalam fikiran. Ia adalah persoalan falsafah. Jadi kalau kurang membaca, kita tak akan boleh jadi Ar-Razi pada tahun 2020 inilah. Ustazah Atikah, kita ada soalan daripada Irfan Macho, insya-Allah ya. Ustazah Atikah boleh komen? Kali ini ada tak menceritakan tentang solusi untuk mengurangkan kemaruk terhadap harta benda? Kedua, ada tak menceritakan bagaimana seorang mukmin untuk kita imbangi harta dan akhirat? Secara directly words, dalam buku ni dia tak ada menceritakan bagaimana seorang mukmin itu untuk mengimbangi antara harta dan akhirat. Cuma dia memberikan kita satu idea bagaimana kita nak memandang harta, bagaimana kita nak bagaimana kita menjadi kaya untuk akhirat. Bagaimana kita nak memandang harta sebagai satu alat, bukan satu matlamat untuk mengejar akhirat. Dan solusi untuk mengurangkan kemaruk terhadap harta benda, Syed Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia ada menceritakan juga bagaimana kita nak mengurangkan kemaruk terhadap harta benda ni dengan dia membetulkan cara fikir kita tentang hakikat kehidupan ni. Di akhir zaman harta tidak menyelamatkan kita pun. Sebaliknya dia memanipulasi mata kita, memanipulasi pendengaran dan fikiran kita supaya kita mengumpul harta. Dan sehingga kita nampak orang yang ramai follower, orang tu betul. Orang yang ramai, yang harta kaya ni dia berpengaruh. Orang yang pengaruh kita kena ikut. Jadi kita kena ingat dalam hadis ada menyebutkan tentang bagaimana ciri Dajjal ni adalah seorang yang sangat berpengaruh, sehingga dikatakan saranan Nabi untuk mengikat isteri dan anak dalam rumah supaya mereka tidak keluar pergi ke Dajjal. Jadi kenapa mereka akan keluar pergi ke Dajjal? Apa yang berlaku ketika itu? Kita tak tahu, belum berlaku. Tapi kita boleh bayangkan Dajjal ini mungkin membawa kemewahan di saat semua orang dalam waktu itu kelaparan dan tersempit dan terhimpit. Jadi itulah pada pendapat saya buku ni, itulah apa yang dikatakan oleh Syed Abu Hasan Ali An-Nadwi. Terima kasih Ustazah Atikah. Sebelum kita tutup, apa tu falsafah Ustazah Atikah? Cuba bantu para penonton. Ya? Dengar? Dah dengar. Okey. Boleh dengar? Okey, sorry. Boleh dengar Boleh. Di penghujung ni Ustazah Atikah boleh bagi tahu pada pandangan Ustazah Atikah, falsafah ni apa? Kenapa saya orang Islam yang biasa baca majalah, sukan, tengok cerita-cerita drama Melayu, for what purpose saya nak belajar pasal falsafah? Falsafah tu apa? Dalam bahasa yang mudahnya Ustazah Atikah. Dalam bahasa mudahnya, falsafah ini kita belajar tentang cara fikir. Yes, got it. Ringkas tetapi bernas, saya seia dan sekata dengan Ustazah Atikah, iaitulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di penghujung. Antara yang diperangi oleh Suratul Kahf adalah falsafah kehidupan yang kufur tanpa disedari. Ia adalah soal cara berfikir, dan menariknya Al-Quran ada seni ketika memaparkan falsafah. Falsafah menurut Al-Quran tidak sesulit yang kita sangka. Bukanlah ayatnya bombastik, susah nak dipahami, memerlukan 2-3 layer kefahaman. Dialog-dialog di dalam Al-Quran, termasuk dialog-dialog dalam Suratul Kahf, ia adalah falsafah. Cara berfikir yang terzahir pada tutur bicara. Satu orang berkata, kalau saya didatangi kiamat, saya akan dapat kehidupan yang lebih baik daripada apa yang sekarang saya ada. Itu falsafah. Iaitulah pemilik 2 kebun. Jadi falsafah adalah perkara yang boleh berlaku dalam pemikiran kita semua. Maka bacalah Suratul Kahfi dengan bantuan buku ini supaya dapat kita lihat di mana konfliknya falsafah ataupun cara berfikir kaum muslimin pada waktu ini.
supaya ada benda yang kita boleh betulkan. Dan untuk maklumat semua penonton, antara yang Ustazah Atikah tidak sebut, yang saya pun baru jumpa, ini antara karya Abul Hasan Ali An-Nadwi setelah 25 tahun berkecimpung dalam dunia mengajar tafsir. Jadi saya tertanya-tanya mengapa para ulama kebanyakannya seolah-olah menghembuskan nafas terakhir dengan wasiat dalam bentuk tulisan kepada satu surah. Saya tidak menemui satu orang, bahkan lebih daripada 3-4 orang para ulama yang mana menutup tirai kehidupannya dengan dia seolah-olah nak luah benda paling besar yang umat Islam kena belajar adalah akhirnya dia tulis satu buku yang terakhir. Kalau Ustazah Atikah sebut 50 tadi, yang terakhir antaranya adalah Ta'ammulat fi Suratul Kahf, ataupun apa yang Ustazah Atikah sebutkan tadi, mungkin tajuk berbeza tetapi naskah asal dia adalah Ta'ammulat fi Suratul Kahf. Dia tulis naskah ni selepas 25 tahun berkecimpung dalam dunia mengajar tafsir. Dan I keep asking, kenapa begitu? Kerana barangkali dia nak kata, banyak-banyak benda aku baca dalam Quran inilah benda paling besar, Suratul Kahf. Dan kita kena dapatkan naskah yang merumuskan perjuangannya dalam dunia Al-Quran. Jadi satu majlis yang sangat fruitful, sangat banyak saya belajar pada Ustazah Atikah. Terima kasih pada Farah Tajuddin, cara berfikir yang terzahir pada tutur kata. Dan ada yang memanggil tadi majlis ini Ustazah Atikah, dan terima kasih pada Ustaz Abul Hasan Nadwi. Bukan nama saya, Abul Hasan Ali An-Nadwi, itu buku yang kita kupas. Okey, terima kasih pada semua yang menonton. Ustazah Atikah, terima kasih sama dengan suami dan anak yang memberikan komitmen pada siri yang kedua. Kita jumpa lagi pada Jumaat malam di minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.